Akan bawakan perbincangan berkaitan persidangan antarabangsa media dan komunikasi yang ke-18 atau Mention 2023. Dan persidangan ini bakal dijayakan pada 14 hingga 16 November nanti. Sama-sama kita saksikan sedikit intro kepada apakah yang disebutkan dengan Mention 2023 ini yang telah pun berlangsung 18 tahun dan akan dibawakan kepada anda kali ini dalam bentuk fizikal, ya. Kalau 2021 secara maya, kita saksikan apakah yang bakal menunggu anda 2023 nanti. Ya, dan bersama kami di studio Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Merangkap Profesor Jang, Pusat Kajian Media dan Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Dr. Maizatul Haizan Mahbub yang merupakan pengerusi Pusat Kajian Media dan Komunikasi Mention di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita nak bercakap berkenaan Mention 2023. Saya rasa eloklah kalau kita cerita lebih dahulu sedikit sebanyak latar belakang tentang penganjuran Mention ini bagi penonton Saat Pagi Malaysia. Kalau Dr. Maizatul boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke studio. Mention 2023 sebenarnya dia singkatan daripada persidangan, ya, media dan komunikasi tahun 2023. Jadi persidangan ini sebenarnya telah diadakan sebanyak 17 kali dan ini adalah kali yang ke-18. Ya. Dan kita adakan kali ini di UKM, di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan insya-Allah akan diadakan pada 14 hingga 16 November 2023. Jadi Datuk merupakan antara wajah utama yang akan dipaparkan menerusi persidangan kali ini. Apakah temanya nanti, Datuk? Okey, sebenarnya tema tu panjang sebenarnya. Dan mungkin Dr. Mai boleh start dengan tema. Kemudian saya masuk. Okey. Dr. Mai, silakan. Dr. Mai, yes, temanya ialah tentang media and communication transformation in facing the VUCA era. VUCA era. VUCA, VUCA. Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Jadi kita tahu bahawa sekarang ni kita berada dalam situasi, ya, dalam era yang tidak menentu, ya. So dalam era yang kompleksiti, ya. Jadi kita nak tengok, ya, bagaimana media dan komunikasi itu memainkan peranannya, ya, dalam era yang serba tidak menentu sekarang ini, ya, dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi iklimnya, ya, dari segi penyakit, kesihatan dan sebagainya. Jadi semua tu memerlukan kita ini kepada orang kata data, ya, big data untuk menganalisis, ya, masa depan, ya. Jadi bagaimana media dan komunikasi itu boleh berperanan dan apakah impak dan cabaran, ya, kepada media dan komunikasi. Jadi sekarang kita minta mukadimah. Maka dengan itulah saya masuk. Sebab apa yang kita buat di RTM pun melambangkan apa yang akan kita bincangkan di Mention nanti. Sebab kita tengok perubahan yang sangat ketara berlaku sekarang, ya. Contohnya masa saya mula-mula dalam dunia berita 32 tahun yang lalu, saya ni dah tua. Jadi apa yang berlaku di sana ialah masa tu kita keluar di televisyen habis.
Ya, tetapi sekarang kalau kita keluar di televisyen, ada orang akan bantai kita, ada orang kutuk kita, ada orang yang puji dari dalam pelbagai media yang lain. Jadi cabarannya adalah bagaimana kita nak menyediakan satu pasukan untuk menentukan mesej kita betul-betul sampai dari segi tradisionalnya, dari segi OTT-nya, dari segi social media, dan bagaimana untuk orang kata tailor mesej kita harus dibuat untuk golongan-golongan yang tertentu. Pada zaman dulu, contohnya pada zaman dulu, katakanlah kita orang media, jadi kita selalu berfikir you ni urban atau rural, you duduk di bandar atau di kampung. Tapi sekarang tidak. Kalau di bandar pun ada orang bandar bangsa, ada orang bandar kampung baru. Jadi pemikiran sangat berbeza ya, dan satu sama lain. Jadi mesej-mesej kita harus sesuai dan cocok untuk diterima. Dan bagaimana kita menggunakan peralatan baru, bagaimana kita menyampaikan mesej yang sangat berbeza kepada kumpulan-kumpulan berbeza. Itu satu. Yang kedua, teknologi yang dipakai. Ya. Dan sekarang pada masa yang sama juga, apa yang saya akan kongsikan nanti semasa mention adalah bagaimana kita menentukan, sebab orang dah berbeza, orang tak nak tengok lama-lama dah sekarang. Tengok berita kita. Berita kita dulu kita buat 1 jam, lepas tu setengah jam. Sekarang 15 minit. Bila kita buat 15 minit, viewership kita naik melonjak tinggi. Kerana apa? Mereka suka pendek dan cepat dan ringkas. Jadi orang dah berubah. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang akan saya bentangkan semasa mention nantilah dengan Dr. Mai dan rakan-rakan. Saya suka bekerja sama dengan UKM ni sebab dia ni best. Sebab mereka sangat dinamik dan selalu menggunakan isu-isu terkini untuk berbincang dengan mereka dari kumpulan media ataupun mereka yang involved dalam media. Jadi itu salah satu cara kita untuk tentukan yang datang nanti akan dapat manfaat daripada apa yang telah dialami oleh practitioners. Dr. Mai, boleh kongsikan daripada Dr. Syamil Sulaiman sendiri, siapakah antara panel speaker lain yang akan turut menyertai mention 2023 ini? Okey, kita ada keynote speaker dan plenary speaker. So keynote speaker kita ada 3 orang ya, iaitu Profesor Bridget Wells dari Nottingham University dan Dr. Ari Ginanjar Gustian, dia founder of ESQ Group, dan juga Weni sebentar Ada 3 daripada mana ni Google Google Asia Pacific dan juga kita juga ada plenary speaker iaitu Datuk sendiri, Datuk Suhaimi, dan seorang Fulbright professor dari iaitu Profesor William Davey dari US dan juga Puan Sakinah Muhammad dari Bernama. Jadi kami ada 3 orang keynote speaker dan 3 orang plenary. Jadi VUCA sebagai tema, sebenarnya kita sedar bahawa VUCA ni menunjukkan perkara yang akan sentiasa berubah-ubah dan bagaimana untuk menangani isu-isu yang berbangkit dalam media. Salah satu juga mungkin competing messages. Kita ada mesej tersendiri, tapi ada mesej lain yang selari dan mungkin adalah berbeza dengan mesej kita. Jadi bagaimana untuk menyampaikan mesej kita, mengatasi mesej yang disampaikan oleh pihak lain. Bagaimana peranan media sebenarnya dalam hal ini, Datuk? Mungkin kita boleh kupas sedikit. Hari itu saya nak berkongsi lah. Hari itu dalam mesyuarat kita di RTM sendiri kita sedar akhirnya kita kata kita ada wartawan, tetapi sekarang kita kena ada jawatan-jawatan yang lain yang agak penting kerana kita perlukan data scientist contohnya. Because we're talking about big data, dan you need a data scientist untuk memberikan arti pengertian apakah maksudnya data-data ni semua. Dan kemudian kita perlukan strategis di antara kita editor sendiri. Jadi banyak perubahan yang diperlukan dan kita kena tengok balik apa yang kita ajar di universiti pun perlu berubah. Yang itu yang saya sentiasa bekerjasama dengan UKM contohnya untuk memasukkan sesuatu yang baru yang sebab perubahan ini sebab teknologi berubah dengan cepat. Jadi ilmu-ilmu baru harus diberikan kepada mereka yang nanti akan keluar untuk menjadi wartawan, untuk menjadi editor, dan dalam dunia penyiaran dan sebagainya. Jadi ini penting untuk kita bincangkan bersama. Kerana sebab ledakan teknologi segalanya berubah. Jadi kalau dahulu kita kena tunggu berita
pukul 8 malam, sekarang 7.44. Ya. Jadi sekarang apa yang kita buat sekarang ialah berita itu akan keluar di mana-mana saja, dan bagaimana cara seorang wartawan, seorang editor harus berfungsi untuk menentukan berita itu dapat sampai cepat dan juga terus kredibel. Jadi those are the things that we will have to discuss. Yes. Dan cara kita berinteraksi dengan media pun akan berbeza. Selepas ini 5G akan membuatkan kita mendapat satu lagi ledakan teknologi yang besar. Jadi sudah pasti interaksi kita dengan media juga akan berbeza. Apakah objektif persidangan ini pada akhirnya nanti apabila semua panelis telah pun berbincang, semua pembentang telah pun berhujah, apakah yang ingin kita sampaikan menerusi mention kali ini? Sebenarnya objektif persidangan ini adalah untuk menyediakan platform lah untuk kita berbincang, berdiskusi tentang impak dan cabaran transformasi media dan komunikasi. So dengan adanya persidangan ini kita boleh mengumpulkan akademia, industri, juga agensi kerajaan, untuk sama-sama berbincang tentang isu inilah. Jadi kita boleh mendapatkan maklumat yang terkini tentang impak VUCA ini. Siapa sebenarnya yang akan turut serta bagi Mention 2023 ini? Okey, seperti biasalah kami punya peserta itu adalah daripada akademia, daripada industri, dan juga pelajar sendirilah, pelajar siswazah dari dalam dan luar negara. Dan kami juga mendapat penyertaan daripada negara seperti China, Indonesia, dari Bangladesh, dari Sri Lanka. So itu antaranya lah. Okey. Datuk sendiri kan, apabila kita cakap berkaitan Mention 2023 ni, media antara orang kata platform yang memiliki peranan penting untuk menyalurkan maklumat dan sebagainya. Tapi sekarang kita dah beralih, kita dah orang kata berevolusi ke arah dunia maya. Jadi bagaimana Datuk sendiri melihat evolusi ini untuk kita sentiasa memantapkan juga peranan media semasa, media arus perdana seperti RTM dan juga stesen-stesen TV yang lain, selari dengan perkembangan media di alam maya? Okey, apa yang saya akan bercakap di Mention, tapi saya akan lebih banyak belajar dari Mention ni sebab saya akan tulis apakah, sebab pekerjaan yang akan datang pada tahun-tahun yang datang ni ada bukan pekerjaan biasa-biasa macam kita melahirkan wartawan, kita hantar ke broadcasting school, kita belajar journalism, tetapi mungkin 2 tahun 3 tahun akan datang keperluannya adalah berbeza. Macam dulu kalau kita hantar pelajar untuk ambil degree in journalism contohnya atau masscom, sekarang keperluannya berbeza. Mereka juga perlu menjadi pandai analytics. Mereka kena pandai benda-benda lain, membaca data dan juga cara untuk mengolah tajuk dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak buat nanti adalah saya akan ambil nota. Jadi itu kita tukar kita punya KPI, kita tukar kita punya ni sebab keperluan tu berubah setiap tahun. Jadi itu yang buat Mention ini menarik sebab siapa yang akan datang akan tengok, wow, the next occupation adalah ni, kerana WEF juga telah menyatakan beberapa tahun yang lalu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Pekerjaan akan berubah, keperluan kepandaian orang yang bekerja itu juga akan berubah. Jadi ini akan diceritakan dalam Mention dan di situlah bagaimana evolusi komunikasi itu akan banyak dibincangkan lah. Itu yang buatnya menarik. Kemungkinan kita akan diganti Kena AI. datang. Kalau ganti AI tapi sama belajar, kita pula cari kerja lain. Okey, sekali lagi kalau ialah Puan boleh war-warkan berkenaan persidangan antarabangsa Mention 2023 ni. So saya nak ambil kesempatan inilah untuk mengajak hadirlah ke Mention 2023 yang akan diadakan pada 14 hingga 16 November 2023, so minggu depan Selasa, Rabu, Khamis. Dan bertempat di Dewan Perdana Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan Datuk kerana sudi bersama kami dan kita ucapkan selamat berjaya dalam penganjuran Mention 2023.